Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan pergi kepada satu lagi bahagian dalam bab sukatan kecenderungan memusat, iaitu berkaitan dengan kewujudan nilai ekstrim. Jadi kita kena tahu apa yang dikatakan dengan nilai ekstrim tu. Nilai ekstrim ialah nilai yang terlalu kecil atau terlalu besar dalam satu set data, iaitu nilainya terlalu jauh daripada nilai-nilai data lain dalam setnya. Jadi untuk lebih jelas, kita pergi kepada contoh yang ke-10. Okey, contoh ke-10, masa dalam minit yang diambil oleh 7 orang murid untuk menyiapkan model poligon 3 dimensi menggunakan blok permainan yang dibekalkan ialah, kita ada 5 minit, 6, 7, 8 dan di sini ada 20 minit. Okey, daripada data tersebut, antara data tersebut yang manakah merupakan nilai ekstrim? Okey, daripada data tersebut kita lihat bahawa nilai yang nampak janggal atau ganjil kat sini atau berbeza daripada yang lain adalah nilai 20. Kerana nilainya adalah terlalu besar berbanding dengan nilai yang lain. Itu sebabnya dinyatakan di sini 20 yang nilai ekstrim kerana nilainya jauh lebih besar daripada data-data yang lain. Kita lihat pada contoh yang ke-11 pula. Okey, ini yang ke-11. Jadi daripada data ini juga kita boleh kenal pasti satu data yang ekstrim. Okey, yang ini kalau kita nampak nilai berkurang sama, tapi kat sini ada nilai yang berbeza, ada negatif kat sini. Jadi negatif 5 ialah nilai ekstrim kerana nilainya jauh lebih kecil daripada data-data yang lain. Itu yang dimasukkan dengan nilai ekstrim. Jadi lepas ni kita pergi kepada kesan kepada nilai ekstrim tersebut. Katakanlah cikgu ada satu data, contoh kita ada dua bahagian, macam situasi yang A dan situasi yang kedua. Satu yang pertama dia berikan data 3, 4, 4, 6 dan juga 8 untuk dia punya set data tersebut. Jadi untuk set data tersebut kita akan kirakan dia punya mode, median dan juga mean. Jadi bila kita kira mode adalah bahagian yang tengah-tengah. Dia macam biasa, yang tengah-tengah yang mana? Yang ni tengah-tengah. Okey, ini tengah-tengah dia. Jadi kita dapat dia adalah mode adalah yang paling banyak kita jumpa. Yang kita boleh jumpa adalah 4. Kalau 4 ni ada 2 kan. Jadi kita ambil mode dia sebagai 4. Median yang tadi yang kita sebut tadi, yang median ada yang tengah-tengah. Jadi yang tengah-tengah kita dapat nilainya adalah 4 juga. Jadi yang seterusnya kita akan kira dia punya mean. Mean adalah purata kan. Jadi kita campurkan semua. 3 campur dengan 4, campur dengan 4, campur dengan 6 dengan 8. Jadi dan dibagikan dengan 5. Kenapa 5? Kerana dia ada 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. So dibagikan dengan 5. Kalau ada 6, kita bagikan dengan 6. So dibagikan kita dapat 5 dekat sini. Okey, itu untuk situasi yang pertama. Jadi untuk situasi yang kedua pula, nombor 8 yang ini, yang 8 yang ujung ni kita tukar dengan 32. Kita nak jadikan nilai ekstrim, iaitu nilai yang lebih besar daripada bahagian-bahagian lain. Kalau ini lebih kurang saja kan. Bila kita masukkan gantikan 32 ke RM8 tu, dia akan jadi nilai ekstrim untuk 32. Kita nak lihat apa perbezaan dia. Jadi pertama kita tengok mode. Kita lihat mode dia. Jadi mode dia masih sama kerana kita ada 4, sini pun 4, jadi mode dia masih 4 sama juga. Kita lihat median pula, median yang tengah-tengah. Okey, bila tengah-tengah saja kita dapat 4 juga. Okey, dapat 4, jadi nilainya masih sama lagi, mode yang pertama dengan yang kedua masih sama. Median juga sama. Tapi kita lihat pada mean pula, kita campurkan semua. Yang tadi bagi dengan 5, maka nilainya adalah berbeza. Yang ini dengan yang ini adalah berbeza. Okey, jadi kesannya untuk nilai ekstrim tu dia tidak merubah kepada nilai mode dan median, tapi dia merubah kepada bentuk atau nilai mean tersebut. Okey. Jadi jelas bahagian itu. Jadi kita pergi kepada 12.1 dulu pula, kesan perubahan satu set data terhadap nilai mode, mean dan median jika data ditukar secara seragam. Untuk jadi jelas, kita pergi kepada contoh yang ke-13. Jadi dia ada 5 jenis data 1, 2, 3, 3 dan 6. Okey, yang pertama hitung mean, median, mode. Okey,
kena macam biasa, kena kira min, median dan mod. Sekiranya okey, yang pertama kena dulu, jadi kita pergi kepada penyelesaiannya. Jadi dah kirakan, kira min dia, kita tambahkan semua macam biasa, kita bagikan dengan 5, dapatlah 3. Median yang tengah-tengah, tengah-tengah mana? Tengah-tengah dia yang ini. Okey, tengah-tengah, median tengah-tengah adalah 3, dapat 3 sini. Mod yang paling kerap sekali 3 juga, kerana 3 ni ada 2, so kita dapat modnya pun 3 untuk A ni. Okey, jadi ini yang kita dapat yang A. Jadi yang B pula baru kita buat perubahan berkaitan dengan data ditukar secara seragam. Yang pertama dia tambah RM2. RM2 dia tambah dekat mana? Dia tambah bagi setiap data. Contoh yang tadi jadi RM3 kan. 1 campur dengan 2 dapat 3. 2 campur 2 dapat 4. 3 campur dengan 2 dapat 5. Ni tambahkan dengan 2 juga dapat 5. Ni tambah 2 dapat 8. Tu yang dimasukkan penambahan data tersebut. Dan dibahagikan dengan 5, kita dapat 5 dekat sini untuk min. Okey, ada perubahan data min. Median pula kita lihat tadi median tengah-tengah kan, yang tengah-tengah. Oh, yang tengah-tengah dapat 5. Sama juga. Okey, kita dapat 5 juga. Dan manakala untuk mod yang kerap tadi, nilainya adalah 5. Yang ini. Jadi bila dilihat dekat sini, data dia adalah sama saja. Yang ini maksudnya yang asal kalau min dia 5 tambah 2 macam tambah 2, ini pun macam tambah 2, ini pun macam tambah 2 daripada nilai tersebut. Okey, itu kalau tambah 2. Sekarang kita pergi kepada 3 pula. Kalau didarabkan dengan 3, maksud darab 3 adalah darabkan setiap data dengan 3. Ini darab 3, ini darab 3, ini pun darab 3, ini pun darab 3, ini pun darab dengan 3. Okey, darab 3 ni dapat 3, 6 ni 9, 9, 18. Sama, kita bagikan dengan 5, dapat dia punya min dia. Median dia cari tengah-tengah dia. Dapat 5. Dapat 5, dapat 9. Mod cara yang paling kerap. Banyak yang paling kita jumpa dapat 2, kita dapat yang ini adalah 9. Jadi maksudnya kalau kita buat perubahan tersebut, dia akan sama untuk semua. Okey, berdasarkan contoh tersebut, apabila data diubah secara seragam, nilai min, median, mod baru juga akan berubah secara seragam. Itu yang masukkan dekat sini. Okey, jadi semoga boleh faham. Kalau ada masalah boleh maklumkan kepada cikgu.